Salam sejahtera. Ini satu kejutan paling besar apabila Akmal Saleh. Siapa tak kenal dengan Akmal Saleh? Akmal Saleh adalah orang yang pernah terkenal dengan campaign boykot. Baru-baru ini, sebentar tadi kemarin, Akmal Saleh mendedahkan bahwa beliau menerima ugutan. Apa cerita nih? Sampai beliau menerima ugutan. Siapa yang berani ugut pahlawan UMNO nih? Pahlawan muda UMNO ini, yaitu Akmal Saleh. Tapi kadang-kadang ya kita tengok dalam media sosial, Facebook, Instagram, X, Akmal Saleh, kita dapati memang kadang-kadang Akmal Saleh ini karena masih muda akan menerjah saja di mana-mana yang dia hendak. Salah satu perkara yang paling dilihat dalam media sosial beliau yang boleh kata sebagai tindakan yang agak kasar ialah ketika beliau menerjah sebuah sekolah madrasah, kalau saya tak silap. Dan apabila beliau menerjah tempat itu, didapati tidak ada kerusi meja dan beliau sempat bertegang urat dengan ustaz yang ada di sana, sehingga itu menimbulkan pelbagai cerita di media sosial. Jadi hari ini siapa pula yang memberi ugutan terhadap Akmal Saleh ini, sehingga Akmal Saleh kata, jumpa di mahkamah, saya tidak takut pertahankan hak rakyat. Untuk yang ini kita sangat suka. Beginilah ciri pemimpin yang kita mau. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan dan mempertahankan hak rakyat. Meskipun terpaksa jumpa diheret ke mahkamah, tapi tetap untuk mempertahankan hak rakyat. Itulah sebabnya Anda dilantik sebagai wakil rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marlimau, Dr. Muhammad Akmal Saleh mendedahkan, beliau menerima ugutan daripada Tauke sebuah kilang semalam. Wow. Rupa-rupanya yang mengugut Akmal Saleh ini ialah Tauke sebuah kilang. Wah, Tauke sebuah kilang. Kilang apapun, kita tak pastilah. Beliau yang mesra disapa Dr. Akmal berkata, ugutan tersebut diterima melalui sepucuk surat daripada sebuah firma guaman yang mewakili Tauke kilang tersebut. Jelasnya, ugutan itu ekoran tindakannya sebelum ini yang mempertahankan 15 penduduk kampung yang diarahkan untuk bercuti tanpa gaji selama 4 bulan oleh Tauke kilang terbabit. Semalam kemarin saya dapat satu surat dari lawyer peguam daripada syarikat sebelum ini yang mengarahkan pekerjanya cuti tanpa gaji tanpa ada dapat apa-apa pampasan. Dalam surat itu, peguam syarikat berkenan meminta saya turunkan posting hantaran, minta maaf, dan jika tidak, dia nak bawa kes itu ke mahkamah, katanya dalam satu klip video semalam. Bagaimanapun Dr. Akmal berkata, dia langsung tidak takut dengan ugutan berkenan dan sedia berlawan di mahkamah. Kata Akmal Saleh, saya nak bagi tahu kepada Tauke kilang tersebut, nak suruh saya minta maaf, nak tuduh saya fitnah, saya tidak takut, kata Akmal Saleh. In your dream, kita jumpa di mahkamah. Hari ini, semalam, peguam saya akan hantar surat balas untuk lawan di mahkamah. Saya tidak pernah takut untuk melawan hak rakyat dan orang-orang di bawah ini, tegas Akmal Saleh lagi. Sebelum ini, Kosmo melaporkan Dr. Akmal memberi amaran kepada semua majikan serta Tauke syarikat supaya tidak menindas orang kampung. Amaran tersebut diberikan selepas dia menerima aduan daripada 15 individu di kawasannya yang diarahkan oleh majikan mereka supaya mengambil cuti tanpa gaji selama 4 bulan bermula 1 Julai ini. Jelas Ketua Pemuda UMNO itu, perbuatan majikan tersebut seolah-olah menindas hak pekerja dan beliau akan membantu pekerja yang ditindas itu untuk mendapatkan pembelaan yang sewajarnya di mahkamah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Pilihan raya kecil Sungai Bakap sudah menghampiri penamatnya. Beberapa hari lagi, tinggal sehari lagi mereka berkempen kerana pada hari Sabtu ini
mereka akan berhenti berkempen dan memulakan pengundian buang undi. Namun demikian, satu ramalan ataupun satu kaji selidik yang dibuat secara akurat oleh IDE telah pun memenangkan Pakatan Harapan. IDE meramalkan Pakatan Harapan akan menang di Dun Sungai Bakap. Calon kerajaan perpaduan dari Pakatan Harapan PH berpeluang menang pilihan raya kecil PRK Dun Sungai Bakap Sabtu ini menurut kajian dijalankan Institut Darul Asian atau IDE. Pengerusi Eksekutif IDE, Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Othman ketika membentangkan hasil kajiannya hari ini berkata, 53.2% pengundi yang ditemuinya menyatakan akan mengundi PH, manakala 43.0% mengundi Perikatan Nasional PN dan 3.8% lagi adalah pengundi atas pagar. Kata beliau, PH boleh memenangi kerusi itu jika berjaya menarik sokongan 36% undi Melayu. Pada pilihan raya umum ke-15, PH hanya berjaya menarik tidak lebih 35% undi kaum itu. Ketika tinjauan, kami cuma tanya parti apa yang kamu sokong. Yang akhirnya mereka keluar mengundi atau tidak bergantung kepada sejauh mana jentera parti boleh membawa pengundi ke mereka keluar. Maka ini jadi penentuan, katanya dalam sidang media hari ini. Muhammad Rizwan memberitahu, PH memerlukan sokongan padu India di 3 kawasan daerah mengundi utama iaitu Sungai Bakap 20%, Puteri Gunung 26% dan Ladang Sempah 25%. Sokongan pengundi Cina pula dapat dikekalkan dengan jumlah maksimum keluar mengundi. Kecenderungan pengundian dalam kalangan anak muda pada masa ini pada tahap seimbang dan perlu dipertingkatkan bagi memberi impak positif kepada sokongan, kata kajian IDE ini. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan ramalan ini, sungguh ianya sudah dapat dijangka sebelum ini. Makna kata, pemenang untuk pilihan raya kecil ini sudah boleh dapat diteka. Paling penting ialah 53% para pengundi yang ditanya sudah pun mengundi kerajaan perpaduan, hanya 43% yang mengundi Perikatan Nasional, dan inilah yang jadi perebutan mereka. 38% pengundi atas pagar. Pengundi atas pagar ini ialah maksudnya mereka tak tahu siapa mereka undi sehinggalah pada hari terakhir. Bergantung kepada penerangan, bergantung kepada sejauh mana mereka dapat meyakinkan mereka. Maka barulah mereka, para pengundi atas pagar ini, akan beralih kepada undian sebenar. Jadi, memang seimbang, sengit persaingannya, tapi setakat ini Pakatan Harapan menang di Dun Sungai Bakap. Jumpa lagi.